Macam mana Jawi boleh tangkap? Sebab bila saya baca statement Alif ni, seperti mereka baru balik daripada syuting. Dia orang tak terus terima tau. Dia orang tak terus terima terus. Kata okey kami tindak bagi alamat. Tak. Dia minta nama kita. Dia ni, dan dia minta kita bersama. Kalau tangkapan tu bukan semudah orang awam call Bukan. Planning untuk serbuan itu adalah selepas pada tu. Kalau berlaku lagi kemungkinan selepas pada tu, baru dia buat serbuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim kepada semua penonton dan pendengar. Selamat datang ke podcast Borak-Borak Rumah Tangga. Podcast di mana kami akan mengupas isu rumah tangga dari perspektif Islam dan teknik perhubungan moden. Untuk siapa yang sedang mengalami isu rumah tangga ataupun keluarga atau kawan sekeliling mereka. Ini adalah episod ketiga dalam siri khas Ramadan bagi membantu pasangan yang mungkin tengah struggle, serabut, ada anxiety, kegusaran nak menyambut Ramadan dalam situasi yang sangat berbeza daripada normal berbanding Ramadan yang sebelum ini. Saya Ustaz Luqman Makhtar, penulis buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi SAW. Dan saya Zafrul Nordin, pengasas My Sakinah. Zaf, apa khabar ini? Alhamdulillah. Okay, terima kasih jemput sekali lagi dalam pertemuan kali ini untuk bincang-bincang. Saya tiap kali dijemput ni teruja nak tahu apa perkembangan semasa, apa sudut pandang teknik perhubungan moden kat situ yang saya kurangnya. Sebelum pada itulah puasa cukup Alhamdulillah. Go. Puasa Ustaz, macam mana puasa Ramadan, macam mana? Alhamdulillah saya ambil sikit. Saya ambil tips yang Zaf kongsi itu, yang bersahur makan kurma. Macam hari ni buat begitu. Itu yang kita nak biasa kan, tak apa larat lah jugalah. Makan sikit tapi makan kurma. Tadi 4 biji sahaja. Ni yang tu dah nampak. Dah try trend baru tu yang kurma dengan mentega tu. Tengok pun tak boleh. Tak tahu apa orang lain selera, tapi bukan selera saya lah. Kita orang kampung kan, kita selera kita benda lain. Alhamdulillah saya cuba buat tu daripada awal Ramadan, makan kurma saja. Saya okey, betul, bertahan. Cuma dia nak kawan nafsu lah. Kita Allah bagi selera lagi. Baru sahur pun nak makan berat juga. Tu yang orang kata duk kawal yang tu lah. Cuba untuk beberapa hari lagi, insyaAllah boleh. Baik. Saya kalau Ramadan tu hari pertama dan kedua memang pening kepala. Memang teruk betul. Migraine. Sebab rupanya macam saya selalu minum kopi dengan teh. Jadi saya ingatkan Ramadan ni memang saya detox. Tak ada kopi, tak ada teh lah, caffeine detox. Sehari sebelum Ramadan tu saya ingat sebulan tak minum kan. So saya hentam banyak-banyak Oh gitu, qada awal lah. 4-5 cawan sehari. Next day tu terus out. Rupa-rupanya saya baru baca satu artikel ni. Sebenarnya kalau tak nak berkopi ataupun berteh, kita kena beransur-ansur. That means daripada beberapa minggu sebelum Ramadan ni saya dah kena cut down kan. Betul. Barulah tak ada migraine macam tu lah hari pertama, hari kedua. Tadarruj, dari istilah bagi tadarruj, bertahap-tahap, beransur-ansur. Tak boleh sekaligus lah. Zaf, jemput saya untuk sesi kali ni nak bincang-bincang apa cerita, boleh Zaf dahulukan. Mungkin kat sini juga kita nak bawa beberapa, sebab kita mulakan podcast ni pun nak menceritakan, nak membawa isu-isu semasa, nak menceritakan dan cuba nak menghubungkan isu semasa dengan hadis-hadis Nabi SAW dan juga beberapa teknik moden lah ya. Jadi ini adalah episod untuk kita memang rekod awal, tapi inilah episod untuk pertengahan Ramadan ya. Pertama sekali kita mulakan dengan apa isu semasa, dan saya rasa isu semasa dalam rumah tangga yang tular di media sosial adalah isu Alif dan Rohainis mengeluarkan official statement daripada Instagram mereka lah. Kepada pendengar yang mungkin tidak berapa tahu kan, bukan pendengar, saya pun tak tahu ni. Jadi kes ni di mana Bella telah memfailkan perceraian dia. Bella isteri kepada Alif. Okay, dia ada tiga watak. Alif, Bella, siapa tadi? Rohainis. Tiga. Alif, Bella suami isteri. Rohainis orang ketiga. Baik. Kawan kepada Alif lah. Okay. Tapi Bella dalam menyatakan dalam statement dia tidak mengatakan apa-apa. Cuma bila dia naik mahkamah tu, dia interview oleh pemberita, mengatakan yang dia tekad nak bercerai sebab dah memberi Alif beberapa peluang. Dan apa yang kita baca yang dikeluarkan adalah
Mungkin ini bukan kali pertama. Saya baca tak silap kali dah isu keempat. Dia Beritahulah isu curang keempat kan, ataupun ni. Jadi Bella dah tekad lah nak bercerai. Tapi hari ni dia mengeluarkan statement, Ustaz. Macam mana? Sebab baru-baru ni Alif ditangkap oleh Jawi di sebuah kediaman Rohainis tu lah. Disyaki dalam keadaan yang orang kata berkawat ke kan? Berdua-dua dalam apartmen tu lah. Khaluat lah tu. Khaluat lah Ustaz. Khaluat maksudnya berdua-dua di tempat tersembunyi, tempat yang tertutup. Tak, apa yang berlaku di dalam tu, buat tak buat apa benda, bukanlah isu tu. Itu dah khaluat lah tu. Jadi saya pun tertanya-tanya kan, sebab bila saya dengar saya punya team, bila team dia buat research bagi saya information kan, saya kata macam mana Jawi boleh tangkap. Sebab bila saya baca statement Alif ni, seperti mereka baru balik daripada syuting. Alif kata dia orang kata berhenti ataupun dipelawa oleh Rohainis untuk nak naik nak bersamalah, ada dinner rupanya, sebab adik-beradik Rohainis pun ada kan. Dan macam saya baca statement daripada Alif ni, dia berhenti, dia sampai awal, lepas tu dia bantu untuk nak bawa barang naik kepada apartmen Rohainis ni. Dan apartmen ni tak ada orang. So seolah-olah macam sekejap dia sebenarnya. Tapi Jawi dah ready. Jadi batu saya tim kata, Jawi kata aduan dia dibuat oleh orang ramai, public kan. So adakah Jawi macam dia efficient, kalau dia dapat call je, sesiapa boleh call, kata mungkin ada aduan khalwat, dia terus on the spot dia pergi buat tangkapan. Menarik tu. Tahu kan, sebenarnya bukan saya orang yang berkaitan dalam hal ini. Patut elok kita tanya Jaiz. Tapi betul dalam kes begini yang melibatkan awam macam gini, dia adalah bahasa-bahasa berlapik, kenyataan-kenyataan yang orang kata luaran, yang sebenar tak ni. Cuma tak tahu boleh kita, kalau sesuai nanti kita publish, kalau tak sesuai kita edit lah benda ni. Cuma ikut pengalaman peribadi saya lah. Ni saya dengan Jaiz, ni bukan dengan Jawi, tapi kita tak jauh lagi dia punya modus kerja pihak berkuasa ni. Saya pernah satu ketika buat laporan seumpama ini juga, tapi kes yang lain lah. Daripada pengalaman itu, baru nampak cara kerja pihak sahabat kita di penguasaan tak semudah mereka nak terima. Pertama begini, macam pengalaman saya ingat kita just orang kata telefon, tanya, bagi tahu kat sini ada gini-gini ni. Dia orang tak terus terima tau. Dia orang tak terima terus. Kata okey kami nak bagi alamat. Tak. Dia minta nama kita. Dia ni, dan dia minta kita bersama masa tu. Ya. Masa tu. Itu tahun bila? Itu sebelum PKP, jauh sebelum PKP lah. Dan saya kata kenapa begini? Saya persoal lah. Dia kata masa tu lah. Sebab banyak kes diterima, orang yang mengadu tidak bertanggungjawab. Orang yang mereport tidak bertanggungjawab, pergi habis kena dia. Jaiz yang kena balik. Pihak berkuasa yang kena balik. Ni. Jadi kat situ saya kata okey, wajarlah penjelasan masa tu pegawai yang mengatakan okey kena letak nama, kena ni, dan diminta bersama tu. Bukanlah kita pergi rush kali tu, tidak, tapi pada masa mereka buat operasi tu kita ada berdekatan, kita ni untuk apa-apa yang berlaku. Dan kena ada kaitan juga antara pengadu dengan kes tu. Macam saya itu kes dia, kita jiran, kita sekitar kawasan, okey tahu, okey jiran, dan ada kewajaran kita report. Dia bukan okey hello Jaiz atau Jawi ni kat sini ada gini. Okey kami terus pergi. Dia tak semudah tak itu. Dia bukan begitu. Itu dia ada fikir tu. Jadi kembali pada isu yang apa Alif, saya baru tahu nama dia masa timbul ni je lah. Saya dah duk update cerita gini-gini. Soalan yang saya fikir, siapa yang report lah? Sebab kita ada pengalaman tu. Kita ada pengalaman sebelum pada ni. Siapa yang report? Lepas tu kata Jawi, kata orang ramai. Saya kata, bukan macam tu. Jawi sebut mungkin lah secara umum orang ramai, mana sesiapa saja. Tapi perincian proses bukan begitu. Dia sangat direkodkan siapa yang rekod, pukul berapa ni, nama ni kaitan. Itu yang pengalaman saya lah. Jadi itu antara orang kata, kalau jalan cerita tu
bahagian itu tak terjawab lagi. Tak apa, bukan kita nak cari siapa-siapa kan. Nak kata tadi, kalau boleh ni membantu dari kita membentuk image kepada pihak berkuasa, dia orang tak buat kerja sembrono lah. Mungkin mai tangkap siapa, report pergi lah, tak ada asas yang kuat, ada yang ni, dan well planned. Awak nak naik ke sana, tak begitulah. Kalau kita naik kondo tu, dia ada dengan pihak manajemen, dia tak lepas gig ad hoc, tak lepas. Dia tak lepas itu, dia ada persediaan awal. Wallah, saya ingat begitulah. Tapi apa nak cerita ni, kenapa ala kulli hal begini. Tapi jap, saya nak selit sikit boleh? Tapi teruskan. Sebab bila Ustaz cakap macam ni, baru saya tersedar, yelah, dekat My Sakinah pun kita membantu pasangan dalam macam-macam kes kan. Dan saya ada bantu kita punya klien seorang. Memang macam ni Ustaz, dia memang ada syak yang pasangan dia curang. Dia akan pasang private investigator dulu. Dia akan ikut kan. Dan dia dah tahu dah gerak-geri, dan dia dah tahulah dari segi tingkah laku, alasan pergi kerja kan. So dia dah macam dah ready kan. So alamat tu dia dah dapatkan daripada private investigator, dia orang suruh pergi ke mana, dia orang suruh lepak ke mana. Lepas tu dia akan setting sebenarnya. Dia akan setting dengan polis, dengan setting dengan jawi kan. So macam nak buat serbuan. Betul. Sebelum buat serbuan tu dah, orang kata dah buat research dah buat macam, kalau kita tengok dalam cerita kan, dia akan pergi buat apa, dia akan pergi buat recon lah. Dia recon cukup okey. Dia rasa memang ini memang boleh tangkap, baru dia akan gerak kan, semua akan gerak lah. Jadi kalau tangkapan tu bukan semudah orang awam call bukan dan dia tidak berlaku. Bukan sebab saya tak bersama lah, saya dengar cerita je. Tapi pasangan tu dia tak ikut tim tu, tapi dia memang on standby. Dia memang beri arahan, dia betul. Dan itulah apa sih nak bincang teknikal ni, tapi nak saya takut ada salah faham kepada atau panabuk kepada pihak berkuasa tu. Kita atas dasar menjelaskan ini, dia tidak begitulah. Dan bukan kita kata kali pertama berlaku call terus bertindak, tak. Macam saya pengalaman tu lah, antara dia tanya, ni berapa lama dah berlaku benda tu, kes ni yang jiran. Kita kata kita sendiri pun nak report kalau first time berlaku, kali pertama kita pun tak terfikir. Tapi apabila beberapa kali, berulang kali kawan ni buat kerja ni, dan kita nampak dah pattern, okey dia akan begini, barulah kita report. Ni pertama kali berlaku, kita tahu dia masuk apa lama, nak report macam mana. Jadi saya ingat masa saya buat laporan tu begitulah. Ni dah berapa kali parti, kita kata dah berapa kali dah tengok, dan jangka jadi planning untuk serbuan itu adalah selepas pada tu. Kalau berlaku lagi kemungkinan selepas pada tu, baru dia buat serbuan. Dia bukan on the spot, time report time tu pergi. Tak ada begitu. Wallahu alam, ala kulli hal. Jadi kita ni agak controversial sebab apa yang kita ceritakan ni, dia bertentangan dengan statement official daripada Alif dan Rohainis. Lepas tu sudah jangan duduk ni lah, kita jadi tak pasal-pasal kaitan dengan ni pula. Ala kulli hal begitu. Kita macam mana sikap lah. Saya tak suka nak cerita hal-hal orang, tapi nak sebut tadi, takut ada pandangan buruk pada pihak berkuasa. Yang kedua, dalam kes ni, kalau dia tak beri official statement pun, kita tak terhege-hege nak bangkang, nak petikai orang kok tak betul. Tak. Sebab ni Zaf tanya yang baru saya respon secara ad hoc. Iaitu sikap kita yang orang luar ni, yang tidak terlibat, bukan orang watak dalam cerita tu, dan juga bukan juga ahli keluarga, kawan-kawan yang terbabit. Saya sebagai orang luar ni, saya suka mengambil sikap kita tak boleh buat apa. Pertama, orang manusia ni macam mana pun keadaan dia, ada keadaan dia akan berubah. Kita doakan kebaikan, doakan orang yang ni berubah satu masa gini-gini. Dan kedua, kita doakan yang terlibat, ahli keluarga terkesan tu juga tabah gini. Yang ketiga, kita tak ada duk main lebih-lebih nak orang kata nak sibuk sekali, nak ni. Biarlah berlalu. Tambah ini Ramadan, isu yang lebih besar lagi berlaku di Palestin, dia apa semua. Allah, itu saya punya ni lah, semua pendirian lah. Tapi saya suka tingkah laku Bella. Dia tidak, sebab saya tanya tim saya kan, isteri dia, Bella isteri dia. Ada tak dia bagi mana-mana
statement dekat media sosial kan, mungkin dia nak dedahkan ke dia, mungkin macam kita tahulah, mungkin dia dah ada banyak bukti-bukti kan, dia mungkin nak dedahkan, tapi dia tak buat sedemikian. Dia senyap, dia dapat kes ni dan dia terus filekan di mahkamah. Dan saya dapati ialah banyak statement dia adalah apabila dia ditemuduga oleh pemberita di luar mahkamah. Jadi dia kata tak apa, biar dia minta privacy dia dan dia buat apa yang sepatutnya dia buat lah. Eloknya begitulah. Dia isu ni bagi dosa peribadi, dosa awam, dosa peribadi ni, sekalipun kita tahu ada saudara kita ataupun siapa yang terlibat, dia tidak menjadi bukan kata menjadi tanggungjawab kita untuk mendedahkan, tidak. Walaupun macam Bella itu si isteri tahu suami ada buat benda-benda yang ni, ataupun suami tahu ada isteri ada buat benda ni, dia bukan jadi kewajipan dalam sudut agama tuntutan maka hendaklah awak war-warkan keburukan. Tak. Orang kadang perlu disembunyikan, perlu ditutup seboleh mungkin. Tapi kenapa ini berlaku, mungkin dah sampai tahap dia, dan mungkin ada kesan-kesan yang lain. Macam nak bercerai tak mudah-mudah sebenarnya. Ni pihak Maskinah lebih tahu dari segi proses. Kita nak bawa kes ke mahkamah nak mohon cerai, selagi untuk sebab apa? Bukan senang. Pihak ni pakai ni. Tapi apabila ada kes begini, ada laporan, ada ni, dia mempermudahkan proses tu lah. Allah Akbar. Tapi saya nak ceritakan sebenarnya dengan tindakan Bella ni yang tidak membesarkan isu ataupun meletakkan isu di sosial media. Sebenarnya saya rasa orang yang akan mendapat manfaat, terkesan dan manfaat adalah anak-anak dia. Tahu kenapa? Sebab kalau kita nak menang antara pasangan kita boleh dedahkan lah, dia ni jahat 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10 kan. Dan nanti anak dia akan membesar. Kalau di sosial media, di internet tu, dia sampai bila-bila akan boleh jumpa. Jadi anak dia akan jumpa perkara-perkara buruk untuk dari segi ayah dia kan. Macam mana pun ni bapak dia. Jadi bila benda ni anak dia akan terkesan kalau dia membesar dengan persepsi yang okey, bapak aku sebenarnya buat jahat dan bapak aku ni macam ni kan. Dia akan ada orang kata psychological effect kepada diri dia, anak. Walaupun anak saya baca anak dia kecil-kecil lagi, tapi satu hari anak akan besar kan. Jadi saya rasa bagus dengan cara Bella ni. Dia mungkin dah sampai tahap dia tak boleh nak ada apa-apa lagi kan, dan dia cuma tidak membesarkan. Dan saya rasa tindakan dia akan memberi manfaat kepada anak-anak dia. Sebab kalau kita biasa, kalau kita tengok orang di luar sana kalau dia bergaduh, terutamanya bila isu di social media kan, nanti macam mana pun dia akan berbesar, mak kau macam ni, mak bapak kau macam ni ya. Jadi kadang-kadang pasangan dia membawa diri dan dia melupakan kesan terhadap anak tersebut. Itulah Allah. Tengok pada perbincangan kita awal-awal dulu kan, kesan perceraian ni besar ya. Dia satu jalan keluar. Yang kedua, konsep asas tu sendiri, perceraian ni adalah KPI syaitan kan. Dan kita bincang panjang sebelum pada ni, dia kenapa syaitan lebih suka berlakunya perceraian berbanding maksiat-maksiat yang lain. Walhal perceraian tu bukan maksiat pun, kesan dia tu boleh efek berganda, boleh menatijahkan perbuatan buruk, hasilan buruk, bahkan maksiat yang lebih lagi selepas pada itu. Antaranya bukan kata maksiat, tapi kesan buruk pada anak-anak dia lah kan. Jadi kalaulah perceraian itu dah tidak boleh dielakkan lagi, kita orang kampung kata apa, reduce the damage lah. Jadi mungkin cara ni boleh mengurangkan damage masa depan untuk anak-anak. Ya, maka satu tindakan yang bagus lah. Tapi adakah jawapannya adalah untuk berpoligami, daripada kita nak ada banyak girlfriend ataupun banyak skandal-skandal kan. Dan kita tengok sekarang pun masyarakat tak terima poligami, tapi kadang-kadang dia boleh terima kalau ada skandal tapi dirahsiakan. Sebab salah satu pun kita tengok, saya tengok Alif ni, dia handsome, muda, famous kan. Jadi dia banyak pilihan depan dia. Kan. Dan fitrah lelaki ni memang fitrah lelaki, kalau tanya lelaki yang orang kata di atas tu kan, memang nak orang kata banyak partner lah ataupun banyak isteri. Sama ada dia berbeza. Lelaki mesti nak ada banyak partner kan. Jadi pandangan Ustaz macam mana?
Oi, soalan ni nak buka ke? uh, dia poligami benda dia syariatkan. Dia satu, kita kata kalau kita nak bandingkan bahasa hari ni, dia satu rawatan, satu ubat kan. Yang mana ubat atau rawatan itu bukannya semua orang boleh, orang kata boleh ambil kan. Orang tidak perlu ambil ubat tu jadi mabuk, jadi kesan ni lah. Itu prinsip dia. Jadi nak jawab secara umum, dia rawatan, poligami lah ubat, tapi kesesuaian ikut pada penyakit dan situasi orang tu. Menjawab responnya kalau kata lebih khusus kes apa Alif tadi, boleh jadi itu rawatan dia, rawatan dia atau penyelesaian dia, maka dia ambil ataupun tidak lah. Jadi begini, kita kena beza antara bincang secara syariat tu bagaimana dan case by case itu bagaimana. Secara umum kita sebut begitu. Sebab saya buat kajian kan, sebab antara kajian yang kita buat, kita lihat isu-isu curang. Dan ramai orang macam isu-isu curang, orang-orang famous macam Tiger Woods ataupun pemain-pemain bola Liga Inggeris kan, di mana kalau kelihatan di luaran, dia orang punya isteri pun dah macam sempurna, dah orang kata rated 10 lah, 10 out of 10 kan isteri kan, tapi dia masih juga ada curang kepada isteri dia kan. So orang luar kata bodoh lah kau ni kan, tapi ada juga sebahagian kata kau orang luar senang nak cakap sebab you are not in that position, dia kata. Kau bukan di posisi tu di mana depan mata kau ni orang tabur diri, perempuan yang lawa-lawa semua tabur diri. Jadi fitnah ni sangat-sangat besar kan. Adakah rasanya kalau Alif ni, dia kata kat Bella, okey, saya Alif, saya memang banyak pilihan depan saya dan saya nak berpoligami. Adakah rasanya masalah ni tidak akan timbul jikalau masyarakat kita boleh terima poligami? Macam mana Ustaz? Saya tanya soalan kontroversi sikit. Ni kalau orang kata tak, ni kita cut off lah kan. Dia begini, saya punya pandangan peribadi dan perasaan lah. Pernah satu ketika satu masa kita sekarang kesibukan yang amat kesana kesini, outstation gini-gini. Dan masa tu baru saya terfikir patutlah, sebab begini, pemerhatian saya begini, orang yang besar-besar kita ni, masa tu dia poligami, bagus dia akan poligami, ada 2-3 isteri. Yang kurang tak bagusnya itulah dia ada skandal dari segini ni. Orang sibuk, orang yang bisnes sana sini. Saya bukanlah sampai pada masa tu, tapi seolah boleh menjiwai saat atau ketika itu. Betul, bila kita sibuk, kita sana ke sini, macam pergi ke Johor, nanti esok nak pergi ke ni pula ni, kita nak release, nak rehat, nak tenang. Masa tu kita perlukan bukan ready made, perlukan orang semasa untuk ni. Orang lelaki dia nak ke, orang kata belayan apa semua, nak time tu juga nak ni. Padahal isteri kita duduk urus anak kat rumah, isteri kita duduk jauh lagi nak balik sana. Ni kita duduk 3 hari di orang kata di Johor, di Penang. Time tu memang Allah, patutlah ni kalau ada baru terfikir, kalau orang sibuk-sibuk tu, dia ada makin sibuk makin dipasang 2-3 orang. Sebab begini, sebab keperluan masa itu. Jadi itu nak kata poligami itu dia menyelesaikan untuk orang situasi begitu. Tapi orang yang memang duduk kat rumah, yang keadaan dia normal, pergi kerja balik kerja, suami isteri ada gini, menerima layanan yang baik, yang bagus daripada isteri sepanjang masa, dia tak sampai ke tahap itu secara umum lah. Jadi begitulah saya nak katanya. Kita Ustaz, mungkin kita beri kita punya pendengar peluang untuk nak bertanyakan soalan, untuk kita nak mendalami isu Alif dengan Bella ni. Dan ini adalah satu segue bagus kepada isu kedua, iaitu Adira Suhaimi. Siapa pula? Dia telah memfailkan penceraian kali kedua. Dia adalah isteri kepada Datuk Seri Adnan. Dan yang saya dapat tahu juga, Datuk Seri Adnan ada 2 isteri, dan kedua-dua isteri dia memfailkan perceraian serentak. Saya dengar kes tu sebelum Ramadan kan, kes dia lah berlanjutan pada Ramadan. Allah. Lepas tu ini satu bila kita kata mungkin
dia punya jawapan poligami. Tapi sekarang ni kedua-dua isteri yang orang kata tak tahulah dia orang berpakat ke, dia orang bersama ke, tapi ada kejadian yang kedua isteri telah Dia mau serentak kan? dia serentak Okey. serentak Jadi sebagai seorang lelaki rasa mungkin jawapan dia poligami kan. Ni kita tadi saya pro poligami kan, ni saya hantam balik poligami lah. Apa jadi sekarang ni kan? Dah ada dua isteri, dua-dua fal serentak ni. Betul. Jadi itulah katanya, tak semudah-mudah kita nak kata. Ya, kita tahu secara prinsip poligami rawatan ubat atau perawatan, dan hanya orang yang memerlukan perlu tu. Tapi kadang mungkin orang tu perasan perasan dia memerlukan ubat, maka dia ni padahal dia tidak. Jadi itu kesan dia, wallahu a'lam. Tak nilah. Cuma saya nak bincang lebih besar, bukan lebih besar, tapi yang terfikir, kita ingat pada awal-awal kita membina landasan podcast kita ni, betul macam Zaf cakap awal-awal itu, bahawa isu perceraian ni isu besar, bagaimana kita boleh menyumbang ke arah itu. Saya pun sedar, tambah terus masuk Ramadan, iaitu kes kita kena ujian rumah tangga ni, dia tidak bermusim. Dia bukan kita kata nak Ramadan ni terslow, tak, rupanya dia berterusan, dan lebih terasa kesannya apabila datangnya Ramadan. Berlaku semua, Allah, macam mana orang nak menghadapi bulan ibadah dengan tenang, dan macam mana lah nak sambut raya nanti dengan kegembiraan kalau kes-kes umpama ini. Jadi orang terasa kesian lah, rasa kesian, rasa Allah, kita Alhamdulillah bagi nikmat keluarga yang baik buat masa ni, kena lebih mensyukuri lah untuk masa Ramadan ini. Begitulah secara orang kata introspektif tu sebut tu. Maksudnya kalau bulan Ramadan ni kita boleh belajar sesuatu tak daripada kisah Nabi SAW, dengan mungkin ada kisah isteri-isterinya yang bersama ataupun mengkomplot ataupun bersama untuk nak kembalikan ataupun nak memperbaiki rumah tangga dengan Nabi SAW. Ada rasa dalam buku ni? Ada. Okey, kita break kejap. Boleh. Boleh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke podcast Borak-Borak Rumah Tangga. Bukan tangga Nabi, rumah tangga kita. Borak-borak rumah tangga kita. Baik, kita masuk segmen yang kedua. Kita berhenti tadi pada segmen pertama, cerita tentang isu semasa. Saya pun baru diberitahu sampai sini ya. Dan isu tu besar, mengejutkan juga. Soalan-soalan spontan ditanyakan tadi, respon tu tak pasti boleh disiarkan. Tidak, ala kulai kita serah kebijaksanaan kepada tim production. Ya Zaf, kita segmen yang kedua ni, apa cerita? Nampak duk belik buku ni, buku saya tu. Buku ini buku Asam Garam Rumah Tangga ni. Ya Allah. Banyak ni kan, banyak cerita ni. Jadi saya nak, bila saya belik-belik ni, bila kita cerita ni, saya pula teringat Asam Garam 23. Cerita pasal Nabi marah, SAW marah, Safiyah pula pujuk. Dan dia juga bila dia pujuk tu, dia pujuk dengan Aisyah kan. Menarik cerita ni. Boleh Ustaz mengupas sikit tentang hadis ni. Dan saya pendengar kat luar tu, boleh kalau siapa-siapa yang ada buku tu, ni adalah Asam Garam Rumah Tangga Nabi 1 dan dalam Asam Garam 23. Kisah tu memang menarik lah. Saya pertama kali jumpa hadis ni dari An-Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain. Orang kampung kata tu blow your mind. Allah, berlaku hal seumpama ini dalam rumah tangga Nabi. Tu sangat menarik. Dan kisah tu cara penuh dia ada dia punya episod drama dia. Dan proses tu pun berlaku 2-3 bulan. Tapi kita nak cerita semualah. Nak Zaf sebut tadi isu ke berapa? Ini Asam Garam ke-23. Nabi marah, Safiyah pula pujuk. Nak cerita yang tu dia kena ada rentitan. Dia adalah drama ataupun episod kedua ataupun selepas pada tu. Episod pertamanya ialah berlaku peristiwa begini. Nabi dalam musafir. Nabi bawa semua isteri. Jadi isteri Nabi Safiyah, unta dia breakdown. Unta dia breakdown, tersadar tepi. Dan Nabi baru tahu kemudian saja bahawa unta dia breakdown. Nabi pun pergilah kat dia.
Pergi kat dia, dia dah menangis. Lepas tu Nabi pun pujuklah dia. Kenapa ni? Dia marah kat Nabi. Hamaltani ala ba'irin bati', tu bahasa Arabnya. Abang bagi saya unta lembab gini. Sebab unta si Nabi yang lain okey je jalan, dia breakdown buat hal. Jadi menarik Nabi pujuk masa tu. Nabi pujuk. Ni kena bincang lanjut lah, kena ada segmen yang khusus. Nabi pujuk dia. Cara antara Nabi pujuk dia, Nabi kesat air mata dia dengan dua tangan Nabi SAW. Saya sampai hari ni tak buat lagi kat isteri. Menangis, pandailah bagi masa kat dia. Itu dia. Tapi Nabi buat, Nabi pujuk dia. Nabi pujuk, Nabi kesat air mata dia. Tapi Safiyah masa tu dia, orang kata, ambil peluang lah, nak lagi mengajuk lagi kan. Time tu Nabi pula marah. Nabi pun, ni lebih dah ni kan, kalau kita lah. Nabi pun tinggal. Itu drama sebelum. Jadi drama selepas yang jadi isu ni, Safiyah tahulah, dia sedar, aku pula silap lebih ni, over terlajak. Dia pula nak pujuk Nabi. Macam mana ni? Nabi dah mengajuk dengan dia. Dia teknik yang dia buat ataupun strategi yang dia buat menarik. Dia rasa tak dapat nak buat sendiri, jadi minta pertolongan madu dia, iaitu Sayyidatina Aisyah. Ramai-ramai madu dia, ada isteri Nabi seperti Safiyah, Ummu Salamah, lain-lain. Dia cari orang terbaik, orang paling tepat, iaitu Sayyidatina Aisyah. Kenapa Sayyidatina Aisyah paling baik dengan Nabi? Memang orang tepat lah. Dia minta tolong Sayyidatina Aisyah, dan dia offer lah, dia bagilah reward kepada Sayyidatina Aisyah sesuatu. Sayyidatina Aisyah tahu, apa Sayyidatina Aisyah buat? Dia pujuk Nabi, dia goda Nabi dengan cara, kata Sayyidatina Aisyah, aku pakaikan tudung aku, tudung yang berwarna cantik, yang ada bau kan. Jadi malam tu aku pun pergi kat Nabi, Nabi kata, apa ni? Memberi gambaran bahawa Sayyidatina Aisyah menggoda, nak itu Nabi lah, macam kita lah, nak itu Nabi. Dan ini pelik bagi Nabi, apa kata buang terbiak ni kan. Sayyidatina Aisyah pun kata, ini kelebihan Allah lebih kepada saya. Malam tu dia nak bersama dengan Nabi lah. Sepatutnya malam tu malam giliran Sayyidatina Safiyah yang Nabi marah kat dia tu. Dan Sayyidatina Aisyah beritahu pada Nabi, sebenarnya beginilah bang, Sayyidatina Safiyah dia yang minta saya begini. Jadi Nabi pun maklum, oh gitu. Dan Nabi pun tak marah daripada Sayyidatina Safiyah. Jadi menarik suasana yang rumah tangga Nabi ni, realiti tu berlaku, dan bagaimana madu Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatina Safiyah boleh berpakat, boleh bantu sesama dia untuk nak, orang kata, mengekalkan ataupun mengembalikan ke harmonia, ke romantik rumah tangga itu. Itu kisah dia. Ada boleh orang kata dikembangkan dalam isu rumah tangga dalam kes-kes Mai Sakinah tak? So tak, sebab saya nak kata kaitkan dengan isu-isu yang kita nampak tadi kan, yang isu pertama tadi, yang di mana dia, bila dia berpoligami tu kan, isteri-isteri ni sebenarnya boleh berpakat sebenarnya kan, untuk nak kembalikan kerohanian dalam rumah tangga. Jadi mungkin dapat pengajaran lah kan, daripada Safiyah dan Aisyah, macam mana dia orang berpakat kan, dan macam mana Nabi bila ada isu rumah tangga, macam mana dia dah tenangkan balik rumah tangga tu kan. Jadi saya rasa saya pun pertama kali saya pun banyak hadis yang saya tak pernah baca ni kan. Pertama kali baca, oh rupanya ada macam ni kan, bila dia ada antara isteri-isteri dia kan, boleh berpakat untuk nak kembalikan, nak pujuk balik Nabi. Nabi ni Nabi merajuk kan? Nabi marah, Nabi merajuk kan? Itulah, banyak nak kita terokai. Dan lagilah apabila Zaf kongsikan realiti hari ni, kes-kes seumpama itu, lagilah saya kata, Allah, lagilah masyarakat kena tahu realiti rumah tangga Nabi, realiti rumah tangga para sahabat Nabi SAW, supaya dia menjadi sedikit sebanyak panduan, menjadi tips dan strategi yang boleh diaplikasikan apabila berlaku kepada kita pada hari ini. Jadi itulah perlu kita gabung jalinkan antara hadis Nabi dengan teknik perhubungan moden ni. Tapi saya baca juga dalam hadis ni, dia kata Nabi marah 3 bulan, betul? Ya, 3 bulan? 3 bulan. Itu dengan watak lain pula. Oh, watak lain pula. Itu kes dia luas tu. Okay. Dengan Safiyah tadi berlaku pada hari yang sama.
Oh. Hari yang sama, siang tu Nabi marah kat dia berlaku ni, dan malam tu sepatutnya malam giliran Sayyidatina Safiyah tidur dengan Nabi. Kita tahu bahawa Nabi ada giliran dia, malam ni rumah siapa, malam ni dengan siapa. Malam tu malam Safiyah tidur dengan Nabi, tapi dah Nabi marah dia pun tak dapat ni. Itu yang dia offer, dia tawarkan kepada Sayyidatina Aisyah, kalau awak boleh bantu saya, Nabi suka balik kat saya, malam giliran saya malam ni saya bagi kat awak. Sayyidatina Safiyah considered done. Sayyidatina Aisyah kata begitulah, considered done. Malam tu dia terus pergi jumpa Nabi. Tu yang Nabi kata, apa Aisyah awak datang ni, bukan malam awak ni. Tu yang cerita dia. Kan 3 bulan tu saya sebut perlukan ruang untuk kita bincang panjang ni. Yang Nabi mengajuk 2-3 bulan tu dengan isteri Nabi yang seorang lagi, iaitu Sayyidatina Zainab. Betul. Kenapa kaitan kan ni, kita spoil alert, kerana Nabi antara usaha Nabi nak bantu Sayyidatina Safiyah yang unta dia meragam tadi kan, macam mana Nabi nak bantu dia? Nabi minta tolong daripada Sayyidatina Zainab. Sayyidatina Zainab dia bawa 2 unta. Nabi bagi seorang ada unta ni, tapi Sayyidatina Zainab ada 2 ekor unta. Adakah Nabi bagi kat dia 2? Tak. Sayyidatina Zainab isteri Nabi yang kaya. Ni nak cerita tentang bab satu sudut lah, isteri kerjaya. Orang biasa duk nampak wanita isteri Nabi yang berkerjaya, model dia Sayyidatina Khadijah. Ya, betul. Tempoh tu sebelum pada Madinah, era Mekah. Era Madinah kita ada tu model yang lain, iaitu Sayyidatina Zainab. Dia yang bekerja, yang ni dia kaya, paling banyak bersedekah. Jadi dia bawa unta sendiri, dia bawa seekor lagi unta tambahan. Yang tu Nabi minta tolong. Nabi kata kat Zainab, Safiyah unta dia buat hal, boleh tak awak pinjamkan unta awak tu kepada dia? Yang Sayyidatina Zainab pun kata, saya nak bagi unta kat perempuan Yahudi tu. Itu. Daripada situ Nabi marah, dan Nabi rentek tu Nabi pulau dia 2-3 bulan. Ada perbincangan yang lain lah. Ini kalau hari ni kita rasa kita boleh katakan macam Zainab tu dia bawa kereta Alphard lah. Macam tu lah. Dia orang kata berkejaya kan. Berkerjaya. Ke kita BMW ke kereta Mercedes lah. Lepas tu okey. Kepada pendengar sana, sebab dalam Asam Garam ni pun ada satu buku ni pun ada 83 asam garam 83 orang kata pengupasan daripada Ustaz Luqman ni. Ini baru buku 1, belum lagi buku 2, 3 dan buku keempat akan in the works Ustaz Tengah tariq. Allah Akbar. Jadi saya nak tanya, rasanya macam mana dari isteri-isteri Nabi ni, dia ada, bila dia ada isu-isu krisis ni, dia ada kesabaran dia kan. Macam bila saya tengok pun dalam, kalau dia kena pulau 2-3 bulan pun dia bersabar. Saya baca beberapa hadis ni pun dia masih bersabar kan. Dan dia lebih orang kata, dia lebih introspektif kepada diri dia sendiri kan. Dia mean, apa aku buat silap ni kan, apa kesilapan aku. Dan dia tidaklah kata Nabi ni, kau ni memanglah dia memang Nabi kan. Tapi dia tak ada macam tu, kau buat salah. Dia lebih kepada introspektif lah. Saya tengok semua cerita-cerita ni kan. Ada tak Ustaz punya pengupasan tu nampak yang sifat tu datang daripada para isteri Nabi? Ya, kita kena tahu bahawa zaman Nabi membawa risalah, membawa dakwah, Nabi membawa pendidikan atau tarbiyah. Jadi isteri Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang lain sudah tentu mereka menerima tarbiyah Nabi SAW. Dan bukti satu tarbiyah, satu pendidikan itu berjaya apabila dia berjaya melalui ujian itu kan. Jadi ujian rumah tangga berlaku kepada para isteri Nabi, kepada sahabat Nabi yang lain juga. Maka kat situlah, daripada ujian itulah apa yang nak dilihat, tahap kesabaran, bagaimana bijak melalui ujian itu. Jadi kat situ kita nampak mungkin orang boleh kata tak apalah, apa isteri Nabi sebab suaminya Nabi. Dalam hal ini beza banding kita kebanyakan. Yang orang jadi bergaduh, isteri marah kat suami apa tu, sebab tak nampak suami dia tu betul kan. Ni dalam kes ni, kes Nabi dan isteri, suami aku Nabi, secara perbandingan dia mestilah suami aku ni
lebih tinggi, lebih hebat aku ni, mungkin ada salah, lalu membawa kepada introspektif kan, membawa kepada lebih ada muhasabah diri. Betul satu sudut, tapi tidak semudah itulah. Realiti hari itu tidak begitu. Kita akan tengok sisi Nabi manusia, dan ujian yang berlaku dalam kehidupan ketika itu pun umum begitu. Isteri Nabi melayan Nabi sebagai suami. Sebab itulah ada banyak kes yang Nabi kena marah kan, isteri Nabi tinggi suara, sebab mereka tahu itu suami aku Nabi, tapi secara semula jadi dia itu ujian dia. Bukan mereka melayan Nabi ni macam kita secara orang luar melayan sebagai tokoh yang disanjung sepenuhnya, tak boleh nak kata apa, tak. Dia hubungan suami isteri tu dia ada unsur itu, dan ini menjadi bukti bahawa hubungan suami isteri itu sedang, orang kata, bagus. Apabila suami isteri dia tidak segan silu, terbuka, dia isteri boleh meluahkan tak puas hati kepada suami, itu menandakan bahawa pasangan rumah tangga itu bagus, itu normal. Sebagaimana Nabi dengan isteri, ada ketika Nabi kena marah gini. Tapi sebaliknya, kalaulah situasinya berat sebelah, suami kontrol, isteri ada ni tak puas tapi pendam, senyap, itu tak normal. Kalau seorang suami kata, saya tak ada masalah, isteri saya tak ada kata apa, saya nak balik kampung, tiap-tiap tahun rumah isteri saya beraya tiap-tiap tahun balik sebelah saya, isteri saya tak kata apa, yang ni bahaya. Satu masa dia pendam, tu pendam. Satu masa boleh jadi meletup, kita tidak tahu. Wallahualam. Betul Ustaz, saya nak share juga di Masa Sakinah ni, bila klien kita punya customer atau klien kan datang dan dia kata ada isu rumah tangga, tak habis-habis kan, daripada awal perkahwinan sampai pertengah. Saya kata isu rumah tangga ni biasa, sebab sebenarnya Nabi SAW pun dengan rumah tangga dia pun ada krisis, ada juga pergaduhan kan, dan ini adalah perkara normal. So saya rasa dia orang kadang-kadang terbawa dengan isu-isu, ataupun dia terbawa dengan gambaran Disney ataupun gambaran happily ever after kan. Sepatutnya kalau ada pergaduhan kita ni daripada awal rumah tangga sampai ke akhir, maksudnya kita ni bukan soulmate lah. Kan? Cellmate. Kita jadi cellmate. Jadi cellmate kan. Ayat tu. Jadi saya rasa ni pun bagus. Saya nak mungkin segue kepada kita punya segmen yang terakhir, tapi saya nak meninggalkan di mana dalam bulan Ramadan, kita dalam bulan Ramadan ni, di mana Rasulullah SAW berkata, permulaan bulan Ramadan membawa kerahmatan, pertengahannya keampunan, dan kesudahannya pelepasan dari api neraka. Jadi kita break sementara. Ada isu tu, hadis tu. Tak apa, kita break tu. Baik. Selamat kembali kepada episod ketiga edisi khas Ramadan, Borak-Borak Rumah Tangga. Tadi sebelum kita akhir, Ustaz kata ada isu dengan hadis tu Tu lah. apa dia isu? Tu kan, syahr Ramadan awalur rahmah kan, yang tu. Hadis tu sangat masyhur, sangat popular apabila tibanya Ramadan kan, yang beritahu Ramadan 10 pertama dia rahmat, kemudian maghfirah ketiga ni. Cuma dia jadi podcast hadis lah pula kan. Tapi elok juga untuk kita bincang hari ni sekaligus ada kebaikan untuk Ramadan. Pertama dari segi status hadis itu lemah lah, dan memang disepakati oleh ulama hadis itu lemah. Kalau tak silap saya, ada riwayat Ibn Khuzaimah, Tabrani dan lain-lain, tak masuk pun dalam status diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud dan lain-lain. Dan memang sebut, yang Ibn Khuzaimah pun sebut, yang sendiri meriwayatkan hadis pun sebut bahawa hadis ni lemah. Baik. Okey, lemah tak semestinya tu ditolak kan. Ada bahagian, ada ketika boleh diamalkan. Baik. Kat sini yang berlaku isu dia. Okey, lemah, dan lemah secara umum kalau dia berkaitan dengan motivasi, kalau tidak ada masalah kita boleh terima. Okey. Soalan dia ni lemah, boleh terima tak untuk kita jadikan inspirasi kan? Kat sini yang isunya. Sebahagian ulama kata okey lah, tak apa masalahnya kan, makna pun okey. Cuma nak kata ada pandangan lain mengatakan maksud dia tu pun bermasalah.
ala kulli hal, saya melihat ini kita tak nak gaduh ya, betul ke mana betul tak. Okey, bagi apa hadis tu besar, kita ambil bahagian ini sahaja. Mana yang kata bermasalah itu? Antara pada kenyataan yang disebut awalnya rahmat, pertengahannya keampunan, penghujungnya pembebasan daripada api neraka. Di sini memberi gambaran Nabi sebut ada offer-offer yang berlainan yang terpisah dalam Ramadan itu. Kat sini sebagian ulama yang mengatakan dahlah dhaif, lemah, tapi maksud pun tak berapa tepat. Walhal Ramadan itu nak membuktikan pemurahannya Allah Ta'ala. Allah mula je Ramadan, Allah bagi segala benda. Daripada awal sampai akhir itulah rahmat. Daripada awal sampai akhir itu keampunan Allah. Daripada awal sampai akhir Allah bebaskan pembebasan api neraka. Bahkan ada hadis Nabi yang lain pula riwayat Tirmizi yang Nabi sebut setiap hari Ramadan tu ada orang utaqa, ada orang dibebaskan daripada api neraka. Dan ini lebih menampakkan orang kata kepemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagus saya ingat angkat isu ni secara tak langsung reflect kepada itu sebenarnya Allah lebih daripada itu. Kita manusia kerana kita nak banding kita dengan Allah Taala tak. Tapi dengan kita memahami kekurangan kita, kita akan nampak kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam nak menawarkan sesuatu, kita buat atau stage-stage macam tu lah. Okay, belanja sekian, orang ni dapat reward hadiah harga sekian. Kemudian ni macam mana juga kalau di mall-mall kan, tebusan barangan untuk 2 minggu ni dapat kereta ni, dapat barang ni dapat ni. Tak, Allah lebih daripada tu. Daripada awal sampai ke hujung ni kau dapat semua ni. Allah Akbar. Itu respon pada hadis tadi lah. Ya. Bagus juga sebab kadang-kadang kita hadis masyhur kan, kita kadang tak peka yang kadang-kadang hadis tu daif. Jadi bagus juga dapat pencerahan hari ni kepada pendengar-pendengar kita pun boleh orang kata belajar sesuatu dan at least dia tahu walaupun masyhur tetapi daif. Daif dan tak sebagai ulama tak beramal dengan itu. Baik. Zaf, kita dah segmen ketiga ni, tapi saya rasa macam mana secara jujur lah perbincangan kita hari ni dia tak sampai ke sedap tu, sebab benda sedap tapi kita tak puas makan tu. Kita bincang awal-awal tadi isu semasa dan bukanlah kita nak sibuk dengan orang apa semua tak. Dia dasar kepada isu tu yang saya mungkin ni isu ataupun kes-kes yang dihadapi oleh Sakinah, itu pasangan yang ada elemen curang dalam hubungan rumah tangga mereka tu, ada salah seorang pihak itu berlaku curang. Nah, itu saya ingat intipati kepada kes-kes yang disebutkan tadi. Jadi ikut pengalaman Sakinah lah, ada tak kes tu seumpama itu dihandle? Saya sebut tadi ni, Zahra sebut tadi seumpama boleh dikembangkan. Dan saya lebih nak tahu bagaimana Sakinah bagi nasihat, bimbing kes-kes seumpama ini. Okey, jadi kenapa kita bawa kes-kes kepada episod kita kan, sebab selalunya bila ada satu kes yang diterbitkan di akhbar ke di media sosial ke, mungkin beribu-ribu lagi kes yang tidak diterbitkan. Ya, betul. Jadi mungkin saya bukan mungkin saya tahu di luar sana ramai yang sedang mengalami isu yang sama. Jadi persoalannya bagaimana kita boleh membantu. Memang ada program-program tertentu, cara-cara tertentu di Sakinah pun ada, di luar pun ada, untuk cara macam mana nak dipanggil affair recovery. Macam mana kita nak recover daripada affair. Dan bila kita ada kes curang tu, ialah orang yang mencurang dan orang yang dicurangi. Dia berbezalah. Sebab sebenarnya dalam isu rumah tangga, walaupun ada isu curang, dia mesti ada kedua-dua pihak yang menyumbang kepada isu tersebut. Saya tak kata 50-50, mungkin 90% dan 10% kan. Tapi jarang dia 100 dan kosong. Jarang, okey. Jarang lah kan, macam tu. Jadi mesti ada isu daripada kedua-dua pihak. Dan kalau kita tengok dari segi teknik perhubungan moden, memang ada cara dia kita nak, orang kata, mula nak get grounded kan, kita nak tenangkan diri, dan juga macam mana kita nak mulakan proses untuk
forgiveness tu, kan? Nak forgive dia, kan? Bukan senang lah, terutamanya apabila dicurangi. Tetapi sebenarnya orang yang mencurang pun dia ada proses untuk nak buat forgiveness. Dia nak buat forgiveness kepada diri dia. Sebab nanti dia akan membawa perasaan guilty, kan? Apa pula engkau yang curang ni, kan? Tapi orang kadang-kadang kalau dia betul-betul nak meminta maafan, dia akan rasa guilty. Dia dibelenggu, rasa bersalah tu. Dia rasa bersalah, kenapa aku buat ni, kan? Jadi terlampau banyak rasa bersalah pun tidak sihat lah untuk perhubungan tu, kan? Tapi orang yang dicurangi, biasalah dia dicurangi, kan? Dia disakiti, dicurangi, dia punya kepercayaan tu dah pecah, dah hilang, kan, dalam rumah tangga tu, dan dia macam tak boleh percaya. Dan dia selalunya orang yang dicurangi, dia macam ada flashback, kan? Kejap dia sayang ataupun dia mungkin lupa, tetapi ada benda yang akan trigger dia akan flashback kepada memory ataupun peringatan ataupun emosi tu, kan. Jadi dia kejap ni dia okey, kejap ni marah. Dia okey, dia marah, kan. Itu yang sakit tu, luka berdarah ke mana? Luka berdarah lah, okey. Jadi kita di bulan Ramadan ni saya nak berkongsi kepada orang di luar sana, kan. Dan ini adalah satu angle ataupun satu cara daripada Ibnu Qayyim, ya. Dan ini adalah aspek daripada Islamic psychology, right? Dan kalau kita tengok dari Islamic psychology, satu perkara yang Ibnu Qayyim bawa adalah dia kata orang bila dia dapat satu ujian, kan, macam dia dapat ujian kesakitan ke, dia hilang rezeki ke, dia cedera ke, kan, dia mudah menerima ini adalah ujian daripada Allah, right? Dia boleh bersabar. Tetapi bila kita disakiti oleh seorang lain, dia akan lihat ujian tu ataupun musibah tu daripada orang, kau yang buat, kan. So Ibnu Qayyim berkata, sebenarnya ujian ni Allah dah tentukan, dan Allah telah menentukan ujian ni akan dibawa oleh seseorang lain. Dan dalam kes curang ni, kan, dalam kes curang, dalam kita punya kes lah, dalam kes Alif dan Bella, dengan kes Adira, kan, semua Adira bukan curang tapi ada menceraikan, mesti ada isu dia. Tetapi ujian ni adalah okey, Allah akan tentukan kamu akan melalui ujian curang, dan si suami kamu yang akan bawa ujian ni daripada Allah. Jadi bila kita ada mindset macam tu, saya ini adalah permulaan lah, saya tak masuk kepada teknik-teknik macam mana, sebab teknik kita nak affair recovery tu 100 hari, sebab dia bukan mudah. Antara isu yang paling sukar kita nak repair adalah isu curang. Klien datang kat saya, kat Mas Yakin, kata isu curang ni lama. Saya bagi tempoh realistik setahun. Jadi yang datang ke Mas Yakin tu memang dia nak ni lah, dia mesti ada seorang yang nak cuba nak membaiki rumah tangga lah. Kalau dua-dua dah tak nak, dan no point, dia tak datang, dia pergi ke mahkamah terus, dia file, kan. Tapi ada at least seorang, kan. Cuma yang mungkin dia orang mungkin baru tahu, rupanya proses tu lama, memang lama. Pergi mana pun memang lama lah, okey. Jadi tapi dalam proses tu bagaimana boleh memudahkan untuk kita bersabar, kan. So Ibn Qayyim sebenarnya dia ada 11 cara. Mungkin untuk podcast ni saya tak ada, untuk segmen ni macam kita kata lah, mungkin topik-topik yang kita bawa ni panjang, kan, mungkin podcast episod tersendiri, tapi 11. Dan pertama sekali adalah mindset tu. Ibn Qayyim telah mengatakan, lihat ni adalah ujian yang ditakdirkan untuk kamu, yang dibawa oleh Allah, tapi Allah telah memutuskan seorang lain yang akan bawa ujian ni. Pertama, kan. Jadi bila kita, kedua adalah untuk adanya perasaan sabar berbanding dengan dia nak revenge lah. Dia nak revenge, aku nak sakitkan hati kau balik, kan. Sebab dia kata sabar ini adalah ujian kamu, dan macam mana nak sabar, kan. Sabar ini akan membawa satu nikmat yang sangat dan menyebabkan manfaat yang sangat hebat daripada Allah, kan. Sabar. Kedua, ketiga ialah menunjukkan afu ataupun memaafkan. Macam kita nak masuk Ramadan ni, kan, dan kita tahu doa yang kita akan meminta Allah pada 10 malam terakhir ialah untuk meminta kemaafan, afu daripada Allah, kan. Keempat adalah dia mencapai redha. Kelima, dia akan mencapai ihsan. Dan saya akan skip ke beberapa, dan saya number 9 ni saya rasa sangat menarik, kan. Sebab dia kata bagaimana kita nak
menjadi lebih berterima kasih ataupun kita lebih grateful, kan, di mana Allah kata okey, lebih baik orang tu buat kita daripada kita yang jadi penjahat ataupun kita yang buat orang. Kan, satu, bila kita alhamdulillah, kan, saya bukan yang menyakiti hati orang lain, tapi orang lain dah menyakiti hati saya, kan. Kalau saya flip, tu yang kita katakan, ada rasa, dia akan rasa guilty, dia akan rasa bersalah, kan, dibelenggu, rasa bersalah. Allah akan memaafkan dosa-dosa kamu, right, daripada ujian-ujian yang diberi, kan. Sama ada kita lebih baik Allah maafkan kita di sini, kan, ataupun bila kita di akhirat ni kita akan diangkat darjat kepada syurga yang lebih tinggi, yang kita nak minta syurga Jannatul Firdaus lah, macam tu, kan. Dan ketiga, yang empat ni adalah kita boleh, Ibn Qayyim mengatakan bahawa tahulah yang sebenarnya mungkin ujian ni telah diringankan, ujian ni mungkin lebih berat, kan. Mungkin kat sini kamu dicurangi, kan, tapi ada juga pasangan-pasangan yang lain dicurangi, dipukul, right, tidak diberi nafkah, kan, jadi macam kata dipenjarakan, betul-betul cellmate, kan, tapi cellmate yang teruk. Jadi okey, dicurangi memang sakit, tak dinafikan, tetapi Ibn Qayyim kata mungkin ujian lebih berat, kan. Dan memang kita kat masa kini pun ada kes pukul, dadah, ni semua, dan curang juga, semua ada. Saya pun terkejut, kan, macam mana masih dalam perhubungan tu. So ini adalah peninggalan daripada Ibn Qayyim, kan. Mungkin kita dah kesentukan masa, tetapi antara step-step pertama adalah bila kita ada mindset macam ni dan kita mengupas kerja-kerja ataupun kata-kata hikmah daripada scholar-scholar kita yang Islamik yang dah lama, dah beribu-ribu tahun, kan, dan perkara ni semua dah ada, dan mungkin kita boleh menggambarkan bagaimana perkahwinan di masa Nabi SAW dan juga di zaman-zaman kegemilangan Islam, kan. So yang ni yang saya nak kongsikan lah. Itulah mindset lah. Dia benda kadang orang tahu, itulah, tapi dia perlu diingatkan selalu, kan. Macam pada kalau kita hari ni orang tahu nak kurus, nak kena exercise, nak kena ni, tapi kenapa tak berjaya? Kenapa? Sebab perlukan coaching, perlukan jurulatih, orang tu lupa ingat selalu. Jadi saya ingat dalam kes begini pun, rumah tangga begini, elemen coaching tu, elemen bimbingan tu kena ada. Jadi ingat betul kalau Mas Hakim nak kata 100 hari atau lama, dia ke situ lah kita ingatkan benda-benda ni kita tu. Sekali tahu tapi hari lama dia macam dia ulang-alik duk ingat, nak marah ni, kita pula ingatkan balik Allah. Ni terbaru ni saya kongsi tadi, apa Zaf, suami enggan pulang biarpun dipujuk isteri, ni kes lain pula lah. Tapi nak katanya tetap dalam persekitaran rumah tangga, isu-isu rumah tangga banyak ya. Dia tak kira musim Ramadan lagi lah terasa apabila kes-kes ni berlaku. Sebab saya nak selit sikit, memang ramai orang tak sedar, dan kenapa kita buat edisi khas Ramadan ni adalah Ramadan ni sebenarnya adalah satu masa yang lebih stressful untuk pasangan-pasangan yang kalau belum lagi dalam orang kata full blown crisis, kan, mereka baru dalam permulaan, Ramadan ni boleh orang kata jadi memburukkan keadaan, kan, sebab ada expectation, kena bersama, kena buat macam-macam, kan. Jadi bila dalam rumah tangga yang bahagia, seronok, ada masa bersama buat macam-macam semua, tapi bila rumah tangga tu dalam krisis sikit, kita macam dipaksa buat tu, dia lebih membebankan mental dan emosi, jadi meletup. Sebelum ni boleh tahan lagi, tapi sekarang dah tak tahan, meletup. Saya sendiri tahu beberapa orang, memang banyak orang hantar mesej kat Mak Sakinah yang memang dibelunggi dengan isu rumah tangga pada bulan Ramadan. Allah, kita tinggal dua lagi edisi khas Ramadan. Isu nak selesai besar lagi. Makna kata bayang panjang umur podcast kita, panjang umur kita, tiap kali Ramadan kita
angkat lagi isu khas Ramadan ni sebab ialah kes yang sama tapi perlu diperingatkan selalu juga. Baik Zaf, ingat ni sahaja kita. Saya rasa kita dah memang sampai di penghujung episod kita. Terima kasih kepada kita punya pendengar kerana sudi bersama hingga ke hujung episod. Dan kita cuba nak mengingatkan bahawa jika ada apa-apa persoalan, sila beri komen di ruangan YouTube page kita di My Sakinah, dan insya-Allah kita akan cuba untuk menjawab segala persoalan. Dan kita nak bagi teaser sikit daripada episod yang akan datang. Dan episod yang akan datang adalah episod di mana kita insya-Allah sebelum kita masuk 10 malam terakhir. Dan 10 malam terakhir ni adalah malam kita mengejar Lailatul Qadar, dan kita akan menceritakan bagaimana kalau sesiapa di luar sana sedang mengalami krisis rumah tangga, bagaimana boleh memanfaatkan 10 malam terakhir ni untuk betul-betul nak meminta kepada Allah dan berdoa kepada Allah supaya dapat memulihkan rumah tangga, ya. Dan saya suka minta sesiapa kat luar sana tu buatlah satu permintaan untuk Ramadan yang akan datang, bagaimana anda nak rumah tangga anda berada dalam situasi macam mana kan. Jadi kepada pendengar sana, sila tunggu untuk kita punya episod yang akan datang seterusnya. Dan kat sini tak ada lagi saya rasa kita tak ada dah, dan kita insya-Allah boleh berjumpa lagi di episod akan datang. Jaga cinta, jaga iman. Assalamualaikum. Assalamualaikum.